Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah yang berbahagia Tuan Pengurusi Masjid, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ya, seterusnya jawatan kuasa masjid, dan juga para hadirin hadirat jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebentar tadi kita telah dapat hadir untuk solat berjamaah maghrib ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, solat berjamaah 27 kali ganda pahala darjahnya berbanding dengan solat bersendirian di rumah, hanya mendapat 1 darjah. Jadi kalau hari ini orang yang celik mindanya, orang yang dipanggil ulul albab, bijak berfikir, dia tidak akan memilih yang sedikit, meninggalkan yang banyak. Kalaulah 27 tadi di darab 5 135. Yang solat di rumah sekali dapat 1, darab 5 dapat 5. Maka berapa beza 135 dengan 5? Ya, 130 tuan-tuan, beza dia. Sembahyang di rumah tadi. Maka kalau kita memilih solat di rumah juga, maka rugilah kita. Sekarang memang tidak nampak kerugian, tetapi di akhirat nanti maka kita akan menyesal, kerana beza 1 pahala saja besok di akhirat menyebabkan berbezanya kedudukan kita. Ya, 1 orang terlebih 1 subhanallah saja di dunia sama ulang alik ke masjid, sama duduk pengajian, sama bersedekah, sama berzikir, sama baca Al-Quran, terlebih 1 subhanallah saja menyebabkan dia lihat syurga kawannya itu begitu tinggi. Ya, ditanya pada malaikat bahawa hanya terlebih 1 subhanallah membezakan darjah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Atau lagi kalau dia amalannya hanya 2 waktu saja 1 hari, berbeza dengan orang 3 waktu 1 hari, berbeza dengan orang istiqamah 5 kali sehari semalam berjamaah. Jadi sama-samalah insya-Allah. Ya, kita istiqamahkan diri kita. Yang belum cukup pascat 1 hari 5 kali masjid, berazam niat, ya, kita tidak akan solat di rumah lagi walau apa keadaan, sibuk, ya, sakit sikit-sikit, saudara mara datang, ya, hujan, panas, ya, kita akan istiqamah solat berjamaah di mana azan diazankan. Itu baru bab sembahyang. Macam mana pula kita memilih saf yang pertama daripada saf yang kedua, pasti besok berbeza di akhirat.
Kemudian kita duduk dalam pengajian ni selalu dah diulang-ulang supaya kita rapat-rapat. Yang jauh tu sila dekat, ya. Ini pun pasti bisa diarahkan berbeza. Kerana bila Nabi SAW mengadakan majlis, dia minta para sahabatnya rapat-rapat, ya. Bukan mana tidak dengar pengajian, tidak, ya. Yang di jauh pun boleh dengar, sistem speakernya bagus, baik, terang, tapi kita nak ambil barakat majlis tadi, insyaAllah, ya. Semua kita azam. Yang mana jauh tu kita berazam untuk mendekatkan diri, ya, ke hadapan sini, insyaAllah. Baik, kita semulakan dengan selawat. Tujuh, 6, 3. Baik. 7, 6, 3 yang ada kitab Barakat Makkiyah. Najiyillah. Sesama tuan-tuan yang tadi kita pun kita berselawat, ya, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Najiyillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Najmi Zahir sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nasib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Nasih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Naba sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Ni'mah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Ni'matillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Naqib sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam. Ya, cukup sangat tu. Dan tuan-tuan jamaah rahimakumullah, kita sambung tajuk, ya, 2 minggu lepas, iaitu masih dalam tajuk menangis kerana mengenang hari akhirat. Ya, sambungan tajuk menangis kerana mengenang hari akhirat. Jadi kalau kita masih suka untuk mengalihkan air mata, ya, maka jalan yang dianjurkan oleh Islam, oleh para ulama, iaitu adalah kita kenang akan kehidupan hari akhirat. Hari akhirat ni bila, tuan-tuan? Hari akhirat bermula apabila kita masuk ke dalam alam barzakh. Sekarang kita berada alam dunia. Bila-bila masa saja kita boleh dan pasti kita akan hijrah ke alam akhirat. Alam selepas dunia ni ialah alam barzakh. Jadi kita bayangkan macam mana kita punya perjalanan hari akhirat yang masih jauh. Kalau dunia ini kehidupan kita antara 60-70, baina sittin wa sab'in,
Itu pun tuan-tuan rasa sekejap je. Saya kadang bertanya pada orang-orang yang umur dah 7 siri, 8 siri. Ya, dia beritahu saya apa? Rasa masih ingat lagi Ustaz. Ya, kenangan-kenangan masih zaman kanak-kanak. Masih sekejap ni, sekarang dah umur 70 lebih. Umur 80 lebih ada. Tuan-tuan pun saya rasa macam tu juga. Ya, macam baru sangat hidup kat dunia. Dah umur kita 60, 70, ada yang 80. Ini bermakna apa? Bertambah usia kita, maknanya kita semakin mendekati dengan kematian. Kita sama ada suka tidak suka, kita akan berhijrah ke alam akhirat. Bermula dengan alam barzah, alam kubur. Kemudian kita akan masuk alam mahsyar, yaumil mahsyar. Dibangkitkan balik setelah dikiamatkan dunia ini. Kemudian kita akan berada dalam Siratal mustaqim, titian sirat. Dan alam terakhir iaitu syurga ataupun auzubillah neraka. Jadi ulama suruh kita bayangkan ni perjalanan ni di kubur macam mana. Tengok keadaan dalam liang lahat yang sangat sempit. Kemudian ditutup papan lagi, rapat, kambus, pijak-pijak. Tempat dalam lahat tadi nak bangun, nak duduk pun tak dapat. Ni tuan-tuan, cuba bayangkan tu. Jadi saya fikir macam ni supaya kita boleh mudah-mudahan mengalir mata, ya Allah, aku ni akan masuk dalam lubang kubur. Amalan aku belum ada, dosa aku masih banyak. Aku nak amal ibadat pun masih bertangguh-tangguh. Aku nak bertobat pun masih lagi belum bersungguh-sungguh mau bertobat. Ya, amal bakti aku masih kurang sangat. Macam mana aku nak masuk dalam lubang kubur? Adakah lubang kubur saya ini besok akan menjadi lembah daripada lembah neraka ataupun taman daripada taman syurga? Ini yang kita selalu kena fikir, renung. Kemudian ada pula datang soalan munkar dan nakir. Boleh ke tidak jawab soalan munkar dan nakir ini? Dia pula menjawab melalui amalan kita. Kalau amalan kita sempurna kat dunia, iman kita iman yang sahih, yakin kepada Allah, barulah kita boleh menjawab soalan munkar dan nakir tadi. Walaupun kita hafal lah jawapan bagi soalan tersebut, tapi daripada amalan kita, daripada iman kita, yang kita sekarang boleh rasa, iman aku macam ini keadaannya. Nak bangun malam berat, 5 waktu ke masjid berat, nak baca Al-Quran berat, nak zikir berat. Macam mana tuan-tuan kita nak menjawab soalan-soalan daripada munkar dan nakir yang amat menakutkan? Ya. Kalau dia ada berbuat persiapan yang sungguh-sungguh kat dunia ini, maka dia akan mudah menjawab semua soalan tersebut. Jadi ini yang kita fikirkan sehingga mudah-mudahan menangis, mengalir air mata kita. Baik ya, kemudian kita akan pindah kepada alam mahsyar di sana. Dalam kubur tu tak tahu berapa ribu tahun. Satu bayi yang lahir sebelum hari kiamat, dia kena duduk alam barzah, alam kubur selama 40,000 tahun. Tapi berbeza orang yang ada iman yakin yang sempurna. Di dunia usahakan iman dia, amalan dia sungguh-sungguh, berlelah-lelah untuk kehidupan akhirat. Maka insya-Allah dalam kubur tempoh masanya amat singkat. Seperti setengah ulama tahu 2 rakaat sembahyang sahaja.
Tahu-tahu dunia dah dikiamatkan oleh Allah SWT. Semua pendek. Yaumil Mahsyar ini pun manusia berbilion-bilion, bertrilion daripada zaman Nabi Adam AS sampai bayi yang terakhir sebelum hari kiamat. Bayangkan betapa ramainya manusia, tuan-tuan. Dan akan hitung hisab satu persatu. Kalau satu orang tadi banyak hartanya di dunia, maka banyaklah perhisapan dia. Sebab itu orang mukmin yang sempurna imannya, keyakinan pada Allah, ya, kalau dia menjadi satu orang yang miskin, dia tidak menjadi masalah. Disoal oleh malaikat, mana harta kamu? Lah, saya di dunia tidak ada apa-apa. Kamu nak hisap apa? Beritahu pada malaikat. Langsung tidak ada harta. Tidak, saya memang orang yang susah miskin kat dunia. Ya sudah, malaikat masuk dalam syurga Allah SWT. Kalau kita kat dunia memiliki kekayaan, harta yang banyak, maka banyaklah soal jawab di yaumil mahsyar. Macam ulama beritahu, kalau tuan-tuan hendak pergi ke luar negara, bawa banyak barang, banyak bagasi. Kan banyak dia punya soal jawab dia tu. Periksa sana, periksa sini, cek sana, cek sini. Tapi bisa kalau tuan-tuan pergi ke luar negara, satu beg kecil aja, sandangnya, mudah, laju je perjalanan. Begitulah tamsilan besok kita di yaumil mahsyar, ya. Baik, kita sambung pada malam ni. Firmannya lagi, fazakir in nafa'ati dzikra sayazakkaru man yakhsha. Maka peringatkanlah, kiranya peringatan itu berguna. Nanti peringatan itu akan diterima oleh sesiapa yang takut. Al-A'la ayat 9 hingga 10. Firmannya lagi, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana ia berguna bagi orang mukmin. Jadi tuan-tuan, dakwah ni satu pekerjaan yang mulia, yang tugasnya bagi ingatan manusia supaya datang pada Allah SWT. Supaya yang lupa menjadi ingat, yang lupa tujuan Allah hantar kat dunia ni beringat, oh aku hari ni kat dunia ni dah tersilap jalan. Allah Ta'ala hantar aku dalam tempoh yang singkat supaya cari perbekalan alam akhirat. Oh rupanya aku hanya bertungkus lumus, bekerja keras siang dan malam untuk cari laba dunia saja. Dah silap jalan dah dia. Habis usia dia tu. Kumpul harta, kumpul pangkat, kedudukan. Dia terlupa cari bekalan alam akhirat. Jadi dengan ada peringatan, Allah Ta'ala akan hantar ingatan. Di mana-mana saja pun peringatan akan datang. Sama ada kamu ikut ingatan tadi, peringatan tadi, ataupun sebaliknya. Jadi kalau orang datang peringatan kita tu, ucapkan terima kasih. Terima kasih datang ingat saya. Alhamdulillah, ya, syabas dapat buat kerja macam ni. Macam itu ucapkan terima kasih. Sebab apa? Kita sama ada mengingatkan orang lain ataupun kita diingatkan. Ingatkan bini, ingatkan anak-anak. Ni abah tengok kamu ni sembahyang suka dicuai-cuaikan. Dia mana cakap ni, ya, perbuatan kamu ni tak elok, dibenci oleh Allah SWT. Abah tak suka ada ahli keluarga abah yang macam ini, sembahyang di ujung-ujung waktu sampai terbabas solat. Jadi kita mengingatkan ahli keluarga kita. Ahli keluarga kita keluar rumah dan dalam keadaan tidak menutup aurat, kita sebagai ibu bapa tegur. Ya tuan-tuan. Jadi inilah dikatakan tanfa'ul mu'minin, peringatan ini sangat berguna pada orang mukmin. Bermakna kalau dakwah tidak dijalankan, maka agama ini akan lumpuh, agama akan mati.
Orang yang takut pada Allah SWT ni makin lama makin kekurangan. Allah SWT telah memberikan peringatan, saya memerintahkan Rasulnya supaya menyampaikan kepada manusia umumnya. Manakala manfaat dari peringatan itu dikhususkan bagi hamba-hambanya dari kaum mukminin. Seruan itu menjadi hujah dan bukti bahawa bagi mereka. Sedang terhadap kaum yang bukan mukmin, ia merupakan sebagai suatu alasan untuk menolak hujah-hujah mereka yang salah atau yang batil. Sebab mereka itu telah berpaling dari yang hak sesudah mereka mengetahui dan engkar terhadapnya. Sesudah mereka diberi penerangan, mereka juga enggan menyaut seruan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dakwah nasihat tadi tuan-tuan ialah untuk ingatkan Islam supaya amalkan agama. Kita ini bersyukur, alhamdulillah Allah SWT telah bagi iman, telah beri kalimah la ilaha illallah. Dari kecil tuan-tuan kita telah diajar keyakinan yang sempurna pada Allah SWT. Tengok bayi yang baru lahir, apa kita buat? Bayi yang baru lahir tadi ambil azan kan, iqamat kan. Tengok tu ya, di situ bagi peringatan tentang la ilaha illallah. Bayi yang tak tahu apa-apa, kita dah apa? Kita dah ajar dia supaya mentauhidkan, mengesakan Allah SWT. Kemudian bila dia dah besar sikit, dah mula pandai cakap, ajar apa perkataan yang mula-mula sekali. Nah dia ajar. Dah mula cakap tu. Kita kena latih dia. Bimbing dia cakap kalimah la ilaha illallah ataupun Allah, Allah biar. Itu lidah yang nak dibasahi peringkat awal. Bukan ya. Bayi tadi mula pandai bercakap, kita latih dia cakap perkara-perkara dunia. Ini abah, ini mak, ini abang, adik, ini kereta. Ya, kita kenalkan dia dengan dunia dia. Tidak, ya afdal anak-anak tadi mesti dikenalkan dengan kalimah la ilaha illallah. Ya. Kenalkan Allah sebagai pencipta dia, yang menghidupkan dia, bagi rezeki pada dia. Itu dikatakan bagi peringatan. Kemudian makin besar, tiap-tiap 5 waktu kita semua dah ada dapat ingatan tuan-tuan. Siapa bagi ingatan? Allah SWT melalui siapa? Melalui corong-corong masjid. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu 5 waktu tu dakwah yang sempurna. Allahumma rabb hadhihi da'watin tammah. Walaupun Bilal tu kawan kita, hakikat seruan tadi daripada Allah. Kita nak tinggalkan ke ataupun terus dengan dunia kita? Sedangkan Allah panggil kita, hayya 'alas solah, mari sembahyang, hayya 'alal falah, ada kejayaan. Allah ajak kita kejayaan, kita pilih juga jalan gagal. Alah, tak apalah, main di rumah. Ya, sama je. Jamaah dengan bini kat rumah, dapat jamaah juga. Jadi akhirnya kita pun berterusan macam itu. Jadi itu pentingnya. Makna Allah Ta'ala tadi sentiasa bagi ingatan kepada kita, lebih-lebih lagi pada orang-orang yang bukan Islam, yang tidak kenal tauhid kepada Allah SWT, tetap dia akan ditunjukkan jalan-jalan kebenaran, sama ada nak terima atau tidak. Orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, tuan-tuan, orang Yahudi yang sedang berdalam, orang Palestin tu kan nampak sebenarnya kebenaran Islam, iman tadi. Dan ramai orang-orang Yahudi dah masuk Islam. Kalau tuan-tuan lihat di negara Palestin sana, di negara Palestin tu ada 7 markaz dakwah. Di negara Israel tu ada 3 markaz dakwah. Ya, lebih kurangnya tu.
Dan ramai orang-orang Yahudi tadi nampak kebaikan Islam, dia masuk Islam. Masjid yang hidup amalan-amalan dakwah tadi sana, alhamdulillah, tidak pernah dikacau, tidak pernah diganggu. Allah SWT pelihara. Tapi masjid-masjid yang kosong, ya, maka di situ jadi sasaran serangan-serangan. Jadi masjid kita pun sama. Kalau kita sentiasa hidupkan masjid kita kan amal-amal agama macam amal di Masjid Nabawi, maka kampung kita itu akan datang keberkatan. Ya. Baik, seterusnya firman Allah, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi azanina waqr wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Fusilat ayat yang kelima. Mereka berkata, wahai hati kami tertutup terhadap apa yang kau serukan kepada kami itu, dan telinga kami tuli, dan di antara kami dengan kamu ada tabir. Maka lakukanlah apa yang kau sukai, kami juga akan lakukan yang kami sukai. Bila Nabi SAW dakwah, ya, kepada orang-orang yang tidak beriman, mereka beri jawapan seperti ini. Jadi ayat ini juga, tuan-tuan, bukan bila mana ayat tadi tujukan pada orang-orang yang tidak beriman, ayat ini tidak kena mengenai kita. Kadang-kadang bila ada datang peringatan pada kita, dakwah pada kita juga, adakah kita terima kebenaran tadi ataupun kita bantah? Kita nak betul pendapat kita saja. Macam tu. Kita nak menang sendiri saja. Bahkan kadang-kadang kita olok-olokkan orang yang dakwah datang ingatkan pada kita. Kadang-kadang kita cari, ya, cacat celanya mereka. Sedangkan mereka datang tadi bagi peringatan pada kita dengan ikhlas, tidak minta upah. Kalau dalam surah Yasin yang kita selalu baca, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang tidak mengharapkan ajra, tidak minta upah. Wa hum muhtadun, mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Firman-Nya lagi, waqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nazirun la yakununna ahda min ihdal umam falamma ja'ahum nazirun ma zadahum illa nufura. Fatir ayat 42. Mereka bersumpah kepada Tuhan dengan sungguh sumpah. Kiranya datang kepada mereka seorang yang memberi peringatan Rasul, nescaya mereka akan menjadi lebih terpimpin, iaitu mendapat hidayah dari umat-umat manapun. Akan tetapi apabila telah datang orang yang memberi peringatan itu kepada mereka, tiada menambah terhadap diri mereka, melainkan lari dari kebenaran. Fatir ayat 42. Demikianlah perumpamaan orang yang diseru Tuhan kepada mentauhidkan zatnya serta mentaati segala perintah yang diturunkan melalui lisan Rasulnya. Malangnya orang itu menolak pula seruan Allah SWT. Seraya takbur, engkar dan kufur. Orang yang menunjuk-nunjuk iman dengan lisan dan i'tiqad secara lahir saja, sedangkan batinnya engkar, dialah orang munafik yang hukumnya sama seperti orang kafir. Ia akan ditimpa kemurkaan dan laknat Allah SWT. Ya, jadi tuan-tuan, ini berkaitan dengan tajuk tadi. Apabila kita, ya, suka untuk menangis, maka hendaklah kita kenangkan akan kehidupan akhirat. Sebab di kehidupan akhirat nanti Allah Ta'ala akan perlihatkan segala-galanya. Kat dunia telah datang ingatan-ingatan pada aku. Adakah kamu, ya, tidak sampai utusan tersebut? Ya, ada satu
kumpulan dalam neraka yang itu tidak tahan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlalu lama mereka diazab dalam neraka tadi. Dia minta cuti. Wahai malaikat, tolonglah minta pada Allah Subhanahu wa taala, rehatkan kami dah tak tahan terlalu lama dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kami dah tak tahan terlalu lama, mintalah pada Allah dapat cuti. Ya, untuk daripada diseksa lagi. Minta cuti sekejap tuan-tuan sebab tak tahan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tadi pun ya memanjatkan permintaan ahli neraka tadi. Setelah itu lama, bukan itu jam juga dia minta pada Allah. Setelah itu lama baru malaikat tadi minta pada Allah, wahai Allah, ada ahli-ahli neraka ni minta supaya ditangguhkan, minta cuti daripada azab beberapa hari. Maka Allah Taala beritahu kepada malaikat, kamu tanya pada mereka, adakah mereka itu ketika di dunia tidak pernah didatangi oleh utusan-utusan aku? Tuan-tuan. Maka ditanya, dulu kat dunia pernah tak orang bagi peringatan-peringatan kamu supaya jangan buat itu, jangan buat ini, buat perkara yang mentaati perintah Allah? Maka tuan-tuan, dia kata, ya ada datang utusan aku. Maka kekalah kamu terus dalam neraka Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kalaulah sesiapa datang peringatan bagi kita, nasihat bagi kita, itu sebenarnya adalah daripada Allah SWT. Jadi kehidupan kita ni sama ada kita memberi peringatan ataupun diingatkan. InsyaAllah tuan-tuan ya. Mudah-mudahan dengan peringatan-peringatan tadi Allah akan membuka pintu hati kita supaya kita faham maksud kehidupan kita. Kita akan menempuh alam akhirat yang maha luas. Situlah tempat segala-galanya. Kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang ya abadan abada. Tidak. Ya, dunia ini tempat persinggahan yang sangat sementara. Jadi kita kenalah menangis kat dunia ini, kenangkan dosa-dosa kita. Kita menangis kenangkan ya akan kehidupan akhirat yang kita akan tempuh. Mudah-mudahan dengan kita menangis kat dunia di sana kita tidak akan menangis lagi. Tapi yang mereka yang sentiasa bersuka ria, di dunia bergembira, sentiasa bergelak ketawa, tidak pernah menangis kecuali dia menangis kerana gembira, dapat wang ringgit pangkat, ya, menangis kerana sedih tengok filem-filem yang dia minati, ya, sedih tengok filem dia menangis. Itu menangis-menangis yang tidak dikira. Ya, tetapi kalau dia sentiasa bangun malam kenangkan dosa menangis, maka mudah-mudahan Allah SWT akan padamkan tangisan titisan air mata tadi untuk memadamkan api neraka Allah SWT, insya-Allah. Insya-Allah kita tangguhkan sekarang ini, kita akan bagi tajuk yang mendatang iaitu bahaya maksiat. Semoga yang sedikit ini memberi manfaat kepada kita, terutama saya yang ya mengajar di hadapan ini, kita dapat amalkan dan juga kita dapat sampaikan. Marilah jadikan iktibar apa yang sedang berlaku di Palestin pada hari ini, ya, supaya kita semua ya tidak ada pilihan, kita akan selamat apabila kita ambil agama dalam kehidupan. Ya, keadaan aman akan bertukar menjadi huru-hara bila-bila masa saja tuan-tuan. Dahulu kita tidak boleh pijak masjid, tak boleh masuk masjid. Allah SWT boleh lakukan kun fayakun. Hari ini ada peluang untuk kita makmurkan masjid, datang masjid. Tetapi berapa ramai orang yang belum datang lagi ke masjid. Ya, jadi sama-sama insya-Allah semoga kita dapat amal dan sampaikan. Aku li qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum. Subhanallah ni subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.